Salam sejahtera kelas, bertemu semula kita dalam sesi PDPR untuk minggu yang ke-6, sesi persekolahan. Okey, untuk hari ini, cikgu akan berikan kamu latihan tata bahasa yang mana merangkumi bahagian sintaksis. Kamu perlu mengubah ayat aktif kepada ayat pasif. Kemudian pada bahagian penyuntingan pula, kamu perlu mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan yang diberikan. Okey, kemudian kamu perlu buat pembetulan bagi kesalahan tersebut. Okey, seperti biasa, seperti yang kita telah pelajari di dalam kelas pada tahun lepas. Okey, untuk soalan penyuntingan ini kamu perlu buat dalam bentuk jadual. Okey, kesalahan, kemudian satu kolom lagi pembetulan. Okey, kamu perlu akur pada arahan soalan lah. Okey, seterusnya, kamu juga akan menjawab soalan bahasa Melayu standard. Okey, yang mana kamu perlu menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Okey, jangan lupa kamu hanya perlu ubah ataupun alih bahasa sahaja dengan mengekalkan struktur ataupun bentuk ayat yang diberikan. Dan yang terakhir ialah kamu perlu mengenal pasti peribahasa yang sesuai dengan maksud yang telah diberikan. Okey, sebelum kita bermula, cikgu ingin membuat sedikit ulang kaji dengan kamu berkaitan kata ganti nama diri. Okey, mengapa kamu perlu mengingati ataupun memahami aspek kata ganti nama diri ini? Okey, sebabnya apabila subjek ayat aktif itu nanti merupakan ataupun terdiri daripada kata ganti nama diri yang pertama, cara untuk pasifkan ayat tersebut adalah berbeza dengan ayat aktif yang mengandungi subjek yang terdiri daripada kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, kita mulakan dengan kata ganti nama diri yang pertama. Okey, kata ganti nama diri yang pertama, antara contoh kata ganti nama diri yang pertama ada yang cikgu senaraikan di sini. Kita ada saya, aku, beta, kemudian kita ada patik, kita ada kami, kita ada kita. Okey, dan ada beberapa lagi kata ganti nama diri pertama yang terdapat dalam bahasa Melayu. Okey, konsep untuk kita mengingati kata ganti nama diri pertama ini ialah kita hanya perlu ingat bahawa kata ganti nama diri yang pertama ini melibatkan diri kita sendiri. Okey, diri kita sendiri sebagai penutur, melibatkan diri penutur itu sendiri. Okey. Okey, seterusnya yang kedua, kita ada kata ganti nama diri yang kedua. Okey, kata ganti nama diri yang kedua, kita ada kamu, kita ada awak, kita ada anda, kita juga ada engkau. Okey, boleh tambah kau juga. Okey, konsep untuk kata ganti nama diri yang kedua ialah kata ganti nama diri yang kedua ini mesti merujuk kepada individu yang dibawa bercakap. Okey, maksudnya orang itu dekat dengan kamu, bersama kamu. Okey, kamu bercakap dengan orang tersebut. Okey, itu merupakan kata ganti nama diri yang kedua. Dan seterusnya, untuk kata ganti nama diri yang ketiga pula, kita ada dia, kita ada beliau, mereka, ia, nya, dan beberapa lagi. Okey, untuk kata ganti nama diri yang ketiga ini, konsepnya mudah saja kelas untuk kita ingati. Okey, kata ganti nama diri ketiga ialah orang tersebut tidak berada dalam lingkungan kita ataupun tidak bersama dengan kita. Paling senanglah kita nak ingat, kita membawang tentang orang ini. Maksudnya orang itu tidak bersama-sama dengan kita pada waktu tersebut. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat bezakan dan kenal pasti subjek-subjek yang terdapat dalam ayat-ayat aktif yang akan diberikan kepada kamu dalam latihan nanti. Okey, kenal pasti betul-betul subjek dia, subjek ayat tersebut adakah terdiri daripada kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga ataupun kata nama am ataupun kata nama khas. Okey, kenal pasti betul-betul supaya kamu tidak tersalah cara untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Okey kelas, cikgu akan tunjukkan rumus yang pertama.
okey, berkaitan menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, rumus yang pertama kita tengok okey, di sini kita ada rumus bagi ayat yang mengandungi subjek yang terdiri daripada kata ganti nama diri pertama dan kedua. Okey, untuk ayat yang mengandungi ayat aktif yang mengandungi subjek kata ganti nama diri pertama dan kedua, okey, saya akan tunjukkan cara untuk menukarkan kepada ayat pasif ya. Okey, seperti yang kamu boleh lihat di sini, struktur ayat aktif memang seperti ini. Okey. Okey, ayat aktif cikgu tulis di sini S subjek, K kata kerja, O objek, kemudian KI keterangan. Okey, sepatutnya di sini ada tambah cikgu lupa letak tambah di sini. Subjek, kata kerja, objek, keterangan. Itu memang standard. Okey, susunan ayat aktif. Okey, subjek tambah kata kerja tambah objek tambah keterangan. Okey, apabila kita pasifkan, okey, sebelum kita pasifkan kita kena kenal pasti dahulu kata kerjanya. Okey, ayat aktif ini untuk kita kenal kata kerjanya senang saja kelas. Kebiasaannya ayat aktif ini kata kerja imbuhan bagi kata kerja tersebut bermula dengan imbuhan men. Okey, mungkin men diakhiri dengan kan ataupun men diakhiri dengan i ataupun a ya. Okey, contoh menyepak, memasak, menyiram, menyanyi. Okey, itu merupakan perbuatan kata kerja yang bermula dengan imbuhan men. Okey, apabila kita pasifkan ayat tersebut, okey, kamu kena kenal pasti terlebih dahulu apakah objeknya, apakah subjeknya, apakah kata kerjanya, apakah keterangannya. Paling senang, keterangan kekal berada di belakang. Jangan diusik keterangan tersebut, kekal berada di belakang. Okey, yang berubah hanya kedudukan objek, subjek dan kata kerja. Dan satu lagi yang perlu kamu ingat, okey, kata kerja dalam ayat pasif yang terdiri daripada subjek, kata ganti nama diri pertama dan kedua, okey, dia tiada imbuhan awalan, hanya ada belakang sahaja. Contoh macam menyertai, okey, menyertai dia jadi sertai. Contoh macam tu tidak ada imbuhan men lagi. Okey, kemudian kamu perlu kekalkan akhiran dia lah, i ka, kan ka. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan contoh ayat. Okey, contoh ayat yang mengandungi subjek kata ganti nama diri yang pertama dan yang kedua. Okey, contoh ayatnya. Okey, ini merupakan contoh ayat yang terdiri daripada, yang subjeknya terdiri daripada kata ganti nama diri pertama dan yang kedua. Okey, yang contoh yang pertama, saya membaca buku pada setiap petang di perpustakaan. Okey, saya membaca buku pada setiap petang di perpustakaan. Okey, jadi sebelum kita pasifkan ayat ini, kita kena kenal pasti. Okey, ikut rumus itu tadi. Okey, apakah subjek, apakah kata kerja, apakah objek, apakah keterangan bagi ayat tersebut. Okey, kita lihat Okey, subjek dalam ayat ini ialah saya. Okey. Kata kerja pula, kamu kena ingat kata kerja ialah perbuatan. Apa perbuatan di sini? Membaca. Jadi perbuatannya ialah, kata kerjanya ialah membaca. Okey, selepas kata kerja akan wujudnya objek. Apa objeknya? Ialah buku. Saya membaca buku. Ayat itu boleh berdiri sendiri. Okey, kalau kamu buang bahagian belakang pun ayat itu kekal. Dia ada maksud. Maksudnya di sini bahagian belakang ini adalah keterangan. Okey. Kalau adakah, tak adakah, tidak menjejaskan makna. Okey, keterangan kita akan kekalkan di bahagian belakang ayat. Okey, jadi tadi kita dah kenal pasti apa subjek, apa kata kerja, apa objek. Okey, kita lihat rumus. Okey, O tambah S tambah K tambah KI. Okey, objek tambah subjek tambah kata kerja tambah keterangan. Dan kata kerja kamu tak boleh lagi guna imbuhan men. Okey, kamu tak boleh lagi guna imbuhan men. Jadi, kita kena ubahlah kata kerja tersebut menjadi kata dasarnya. Okey, O. Apa O kita? O kita ialah buku. Okey, O.
O tambah S. O tambah S. Buku, S subjek. Buku saya, kita tak boleh guna membaca lagi. Kita kena guna kata dasarnya. Jadi, buku saya baca pada setiap petang di perpustakaan. Okey, buku saya baca pada setiap petang di perpustakaan. Okey, ini jawapannya. Buku saya baca pada setiap petang di perpustakaan. Okey, buku ini tadi merupakan objek. Subjek ialah saya. Kata kerja tadi membaca kita tukar kepada baca. Pada setiap petang di perpustakaan ialah keterangan. Jadi keterangan kita kekalkan di belakang, jangan ubah posisi ataupun kedudukan kata kerja tersebut. Okey. Okey kelas, seterusnya kita beralih kepada ayat aktif yang terdiri daripada subjeknya terdiri daripada kata ganti nama diri ketiga, kata nama am dan ataupun kata nama khas. Okey, yang ini berbeza sedikit cara untuk mengubah ayat tersebut. Di sini cikgu tandakan AA ayat aktif, AP ayat pasif. Okey, AA ayat aktif, AP ayat pasif. Okey, seperti yang cikgu kata tadi, ayat aktif rumusnya sama sahaja. S tambah K tambah O tambah KI. Subjek tambah kata kerja ataupun perbuatan tadi, tambah dengan objek, tambah dengan keterangan. Okey, konsep dia sama sahaja, keterangan kekal berada di belakang. Okey, kata kerja pula terdiri daripada imbuhan men dan akhiran i ataupun men kan. Okey, sama macam yang pertama tadi. Yang berbezanya cuma apabila kamu pasifkan ayat tersebut, ada sedikit proses yang berbeza di situ. Okey, kita lihat. Kalau ayat pasif yang subjeknya terdiri daripada kata ganti nama diri ketiga, kata nama am ataupun kata nama khas, kita lihat rumusnya. Okey, objek. Objek tambah kata kerja tambah subjek tambah keterangan. Okey, nampak keterangan kekal berada di belakang. Okey, objek di depan. Okey, sama. Yang berbeza cuma kedudukan kata kerja dan subjek. Okey, untuk kata kerja dalam ayat pasif yang subjeknya terdiri daripada kata ganti nama diri yang ketiga ataupun kata nama am atau kata nama khas. Okey, imbuhan men tadi, imbuhan men kita perlu ubah menjadi imbuhan di. Contoh, menyepak jadi disepak. Okey, kalau menyiram jadi disiram. Kalau memasak, dimasak. Kalau menyanyi tak boleh lah. Menyanyikan baru boleh, dinyanyikan. Okey, imbuhan belakang kekalkan, imbuhan depan tukar daripada men kepada di. Okey, selepas kamu tambah imbuhan di, okey, dia mesti diikuti dengan perkataan oleh. Oleh siapa? Oleh subjek. Okey, objek tambah kata kerja yang kita ubah imbuhan tadi daripada men kepada di, kemudian tambah oleh, tambah subjek, tambah keterangan. Okey, contoh ayat untuk ayat yang mengandungi kata nama khas sebagai subjek. Okey, kita lihat. Cikgu akan tunjukkan contohnya. Okey, di sini ada sedikit contoh, satu contoh ayat. Okey, Maisarah menyertai pertandingan bercerita yang dianjurkan oleh Kelab Bahasa Melayu sekolahnya. Okey, Maisarah menyertai pertandingan bercerita yang dianjurkan oleh Kelab Bahasa Melayu sekolahnya. Okey, dalam ayat ini kita kena kenal pasti terlebih dahulu apakah subjek, apakah kata kerja, apakah objek, apakah keterangannya. Okey, sebab ini merupakan ayat aktif. Okey, ayat aktif kena ingat rumusnya semula. S tambah K tambah O tambah KI. Okey, S tambah K tambah O tambah KI. Kalau cikgu lagi suka penggalkan dahulu ayat tersebut. Okey, apa itu S? S subjek, kenal pasti. Kata kerja, perbuatan apa, objek apa. Okey, kalau kita lihat dalam ini, subjek kita ialah Maisarah. Okey, Maisarah. Apa yang Maisarah buat? Perbuatan dia apa? Menyertai. Okey, menyertai.
Kemudian, apakah yang dia sertai? Pertandingan bercerita yang dianjurkan oleh kelab bahasa Melayu sekolahnya. Okey, dalam ayat ini kita tidak ada keterangan. Kita hanya ada subjek, objek dan subjek, kata kerja dan objek sahaja. Okey, kita hanya ada 3 unsur itu sahaja. Jadi senanglah tugasan kamu. Okey, berbalik kepada rumus ini tadi. O tambah K tambah S tambah KI. Okay, K kena ubah. Tadi menyertai kita ubah kepada imbuhan D, kekalkan belakang. Jadi disertai. Okay, disertai. Lepas kamu tak tukar disertai, tambah lagi perkataan oleh. Okay, disertai oleh. S kita, subjek kita ialah Maisarah. Jadi jawapannya ialah pertandingan bercerita yang dianjurkan oleh kelab bahasa Melayu sekolahnya telah disertai oleh Maisarah. Noktah. Okey, pertandingan bercerita yang dianjurkan oleh kelab bahasa Melayu sekolah telah disertai oleh Maisarah. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat bezakan. Okey, bezakan cara untuk pasifkan ayat yang subjeknya terdiri daripada kata ganti nama diri pertama, kedua, atau subjek yang terdiri daripada kata ganti nama diri yang ketiga, ataupun ada kata nama am, kata nama khas yang terdapat dalam ayat tersebut. Ingat rumus, ingat rumus. Kalau subjeknya terdiri daripada kata ganti nama diri yang pertama dan yang kedua, okey, imbuhan tadi, kata kerja tadi kamu jadikan sebagai kata dasar. Kalau ada akhiran, imbuhan akhiran, kekalkan akhiran tersebut. Kalau tidak ada, guna yang biasa sahaja. Okey, contoh, saya menanak nasi. Nasi saya tanak. Dia tidak ada akhiran, jadi kita kekalkan kata dasar dia, tanak. Okey? Okey, seterusnya kelas. Okey, seterusnya bagi ayat yang subjeknya terdiri daripada kata ganti nama diri ketiga ke, kata nama am ataupun kata nama khas. Okey? Kamu kena ingat rumusnya berbeza sedikit. Objek tambah kata kerja tambah subjek tambah keterangan. Okey? Kata kerja itu tadi daripada imbuhan men tukar kepada imbuhan di diikuti dengan oleh. Contoh. Okey, contohnya Pak Atan telah mendendangkan sebuah lagu klasik semasa majlis perkahwinan anak buahnya. Noktah. Okey, apa perbuatannya di sana? Mendendangkan, telah mendendangkan. Okey, ada kata bantu di situ, mendendangkan. Subjek kita ialah Pak Atan. Okey, objeknya pula ialah sebuah lagu klasik. Jadi apabila kita pasifkan ayat tersebut, objek berada di depan, sebuah lagu klasik, kata bantu telah didendangkan. Telah didendangkan. Mendendangkan tadi kita ubah imbuhannya daripada men kepada di, telah didendangkan oleh Pak Atan semasa majlis perkahwinan anak saudaranya atau anak buahnya. Okey. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat membezakan cara untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif berdasarkan subjek-subjek yang diberikan kepada kamu. Kamu kena cakna, kena peka dengan subjek yang diberikan.